billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Ni hao, selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengizinkan kita untuk terus bernafas di atas muka bumi ini. Tidak lain tidak bukan untuk kita sama-sama mencari kebahagiaan di dunia ini, dan sudah semestinya yang paling penting adalah untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yakni di akhirat kelak dengan kita bersama-sama menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memakbulkan setiap hajat kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan setiap urusan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita daripada sebarang kesulitan yang bakal kita hadapi pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, pada pagi ini seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membuatkan topik-topik yang cukup penting, cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari. Dan pada pagi ini kita bersama-sama di dalam topik ataupun silibus sirah, kita akan bincangkan satu topik yang cukup penting dan juga cukup menarik, iaitu berkaitan dengan kisah 25 Rasul, iaitu kisah berkaitan dengan Nabi Saleh alaihi salam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut ataupun menceritakan perihal Nabi Saleh ini sebanyak 72 ayat. Jadi sudah semestinya banyak kisah-kisah yang menarik yang dapat kita pelajari daripada sosok tubuh ini, yakni Nabi Saleh alaihi salam. Dan insya-Allah bagi menjawab persoalan, bagi menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat penonton kita bersama dengan kita pada pagi ini, salah seorang pendakwah yang cukup saya hormati, yang bila mana kita lihat wajahnya kita akan merasakan kelembutan insya-Allah, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhadir Jul kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua terus diberikan dan juga dilimpahkan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sidang betul sekalian, insya-Allah seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. InsyaAllah soalan-soalan yang menarik kita akan ajukan kepada yang beragam Ustaz untuk sama-sama kita mendapatkan jawapannya. Sidang betul sekalian, sebagai permulaannya Ustaz, kita nak tahulah Ustaz, sebab sedikit berkaitan dengan siapakah sebenarnya Nabi Saleh alaihi salam ni Ustaz. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhiyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukran jazilan al-fadil Ustaz Luqman. Tentang Nabi Saleh alaihi salam, beliau adalah nabi yang sangat mulia, termasuk di kalangan 5 kelompok awal yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membimbing manusia. Selepas Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Idris alaihi salam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Hud alaihi salam, selepas itu adalah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Thamud. Thamud inilah nanti Ustaz Luqman yang akan kita bicarakan. Bermaksud Nabi Saleh alaihi salam bukan orang lain, daripada kalangan orang Thamud juga. Jadi kerana itu susur galur dan salasilah kekeluargaan bersambung kepada Thamud tadi. Ibn Athir ada sebahagian mengatakan Abir, Ibn Iram, Ibn Sam, Ibn Nuh. Daripada Nuh tadi tu dia bersambung bin Idris bin Syith bin Adam alaihi salam. Bermakna kalau kita bicarakan 25 Rasul alaihi wassalatu wassalam, Nabi Saleh adalah di kalangan nabi-nabi yang awal. Kerana itu kita bersyukur
ada nasyid yang menolong untuk kita menghafaz 25 orang Rasul kalau Ustaz Luqman, kalau tak payah juga. Nah, yang di awal tu Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih. Jadi Masya Allah tabarakallah, ini suatu yang memberi kebaikan yang sangat besar. Beliau berumur sekitar 70 tahun. Tidak seperti Nabi Nuh yang kita bicarakan berumur Masya Allah 1000 lebih tahun. Beliau sudah semakin ke belakang itu semakin pendek umurnya, sehingga sampai zaman kita ini Nabi SAW menyebutkan hasadu ummati bainas sittin wa sab'in. Umur umatku adalah di antara 60 ataupun 70 tahun. Jadi kita tidak panjang umur kita. Nabi Salih alaihi salam diutuskan kepada kaum baginda sendiri, iaitu susur galur kekeluargaan baginda sendiri, iaitu kaum Thamud. Kaum Thamud ini termasuk di kalangan kaum-kaum yang awal sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab nanti bila kita bicarakan tentang Nabi Ibrahim dan seterusnya, dia ada istilah yang namanya aribah dengan musta'arabah. Kalau aribah itu bahasa Arab yang pure, yang asal. Kalau musta'arabah yang asalnya ajam, tetapi oleh kerana menggunakan bahasa Arab, akhirnya kaum itu dipanggil musta'arabah, yang asalnya bukan orang Arab asalnya. Tetapi kaum yang kita sebutkan sekarang, kaum Thamud dan kaum Ad sebelumnya, iaitu Nabi Hud alaihi salam, kemudian suku Jurhum dan yang lain-lain, itu dipanggil aribah, iaitu yang Arab yang betul-betul yang pure. Dan kaum Thamud ini tinggal di satu kawasan lembah namanya Hijr. Hijr ini adalah berasal dari perkataan hajar, batu, sebab kawasan itu banyak batu. Al-Imam Al-Yaqut Al-Hamawi, seorang alim dalam ilmu siyar, sejarah, mengatakan di mana letak perkampungan ataupun tempat penduduk-penduduk Thamud ini adalah di lembah Qura antara Madinah dengan Syam, yang sekarang ini dikenal dengan Madain Salih. Lebih kurang 300 km sebelah utara Madinah. Jadi Madinah nak sampai ke Tabuk, menghala ke Jordan. Di situ kawasan yang namanya Thamud. Dan kalau sekarang ini dikenal dengan pergunungan kota Jubbah dekat Saudi Arabia, dekat Arab Saudi. Dan kawasan itu masih lagi kawasan yang bergunung, namanya Gunung Atlab. Boleh dilihat sampai sekarang dan boleh ditelusuri sejarahnya dengan melihat kesannya. Kita melihat kalau ziarah di situ. Al-Faqir secara peribadi belum lagi Ustaz Luqman, cuma melihat dalam gambar-gambar bagaimana Masya Allah. Nanti kita akan bicarakan Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan pada kaum ini sehingga bukit-bukit itu boleh dipahat menjadi rumah dan mereka akan tinggal di dalamnya ketika musim sejuk, daripada mengelakkan daripada angin kuat dan hujan, dan mereka binakan istana di tanah yang lapang itu ketika pada musim panas. Itu Masya Allah tabarakallah, Allah bagi pada mereka begitu. Para ahli sejarah mengatakan kaum Thamud ini juga adalah tinggalan kaum Ad, dan apa yang dilakukan oleh kaum Ad juga dilakukan oleh kaum Thamud ini, iaitu menyembah berhala. Kita sudah bicarakan dahulu bahawa pada zaman Nabi Nuh alaihi salam lah yang pertama sekali berhala itu disembah. Nah, kita sudah cerita susur galur bahawa Nabi Nuh datang dahulu, kemudian Nabi Hud, kaum Ad yang menjadi kaum Nabi Allah Hud alaihi salam juga menyembah berhala. Dan kesyirikan itu berterusan sampai kepada Nabi Salih alaihi salam, yang Allah perintahkan untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sembahan berhala itu dan ingatkan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka semua. Nah. Dan sehingga ulama katakan seolah-olah kaum Thamud ini adalah Ad yang kedua, seolah-olah. Kenapa? Satu, kerana tempatnya hampir sama. Yang kedua, kerana kesyirikan itu masih juga sama. Itulah yang nanti Nabi Salih alaihi salam akan datang dan mendakwah. Seperti kata Al-Fadhil Ustaz Luqman tadi, 72 ayat dalam 11 surah cerita tentang Nabi Allah Salih.
Maksudnya ceritanya itu. Tetapi nama Nabi Saleh secara jelas disebut dalam 9 tempat. Dalam surah Al-A'raf ada 3 ayat, surah Hud 4 ayat, surah Syu'ara 1 ayat dan surah Namal 1 ayat. Begitulah Nabi Allah Saleh alaihi salam daripada susur galur kaum Thamud dikenali, dicintai dan disayangi sebab beliau baginda seorang yang sangat amanah. Lalu Allah Azza wa Jalla sebutkan wa ila Thamud akhahum Salihah, dan kepada kaum Thamud saudara mereka sendiri, bukan orang lain, iaitu Saleh. Ini nanti Ustaz Luqman dan penonton sekalian untuk bagi suatu ibrah bahawa cabaran itu bukan hanya datang daripada kaum lain, orang lain, tapi datang juga daripada kaum sendiri. Nah, InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, itu adalah di antara orang kata apa sebagai permulaan awal kita mengenali bagaimana tempat asalnya Nabi Allah Saleh alaihi salam ini, dan juga kepada kaum mana Nabi Saleh ini telah diutuskan untuk berdakwah. Jadi insya-Allah saudara sekalian, untuk kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini, ayo sama-sama kita raikan persoalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita. Insya-Allah kita soalan tersebut masih lagi tidak keluar di skrin. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi. Jadi Ustaz, nak bertanya juga Ustaz berkaitan dengan siapakah sebenarnya kaum Samud ni Ustaz? Soalan yang sangat baik. Soalan berkaitan dengan ketauhidan ini. Kaum Samud dikatakan juga adalah serpihan-serpihan daripada kaum Ad dahulu. Kita tahu Ustaz Luqman dan penonton sekalian, Allah Azza wa Jalla adabkan kaum Ad ini dengan taufan yang sangat kuat, menghancurkan mereka semua sekali. Dan sebahagian daripada kaum-kaum ini, iaitu susur galurnya juga adalah kaum Thamud ini. Dan kaum Thamud ini lebih kurang juga perangai mereka menyembah berhala seperti kaum Ad. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh mengatakan, wahai kaum, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada Tuhan selainnya. Bermakna seolah-olah mereka menuhankan yang lain. Benar, Tuhan itu adalah Tuhan patung berhala tadi itu. Lalu Nabi Allah Saleh alaihi salam dengan cara dakwah yang sangat bijaksana sekali Ustaz Luqman, bukan setakat mengajak untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, tetapi ini satu manhaj dakwah yang sangat bijaksana. Ingatkan kembali apakah nikmat-nikmat yang pernah Allah bagikan kepada kaum Thamud supaya mereka rasa lembut hati. Satu, ingat balik rupa-rupanya banyak sangat pemberian Allah Azza wa Jalla, tidak patut disyirikan. Kenapa? Kita sebutkan tadi, bayangkan kehidupan yang sangat makmur. Gunung boleh dipahat, dijadikan rumah yang nanti akan menjadi tempat perlindungan ketika waktu sejuk dan dingin daripada hujan dan angin yang kuat. Masya Allah, tanah yang datar itu dibuat dengan rumah seperti istana supaya mereka boleh diam dan tinggal dalamnya pada musim panas. Tanah yang sangat subur Ustaz Luqman, Masya Allah. Air tawar, bukan saja air tawar tapi melimpah ruah air tawarnya, banyak sekali. Kebun yang sangat banyak, tanam-tanaman yang menjadi buah-buahan yang sangat banyak sekali. Ini Allah ingatkan dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi Salih alaihi salam. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Ingatlah kamu ketika Allah Azza wa Jalla jadikan kamu pengganti kepada kaum Ad tadi itu. Sebab itu kaum Thamud disebut sebagai Adun Thani, kaum Ad yang kedua. Satu, wa bawwa'akum fil ardi, dan menetapkan kamu di muka bumi ini dengan apa? Dengan segala kemewahan. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Kamu jadikan tanah-tanah yang datar itu sebagai istana-istana, maksud rumah-rumah yang mewah. Wa tanhituna jibala buyuta, dan kamu pahatkan bukit-bukit itu menjadi buyut, menjadi rumah-rumah kamu. Ini kan suatu teknologi yang sangat tinggi dan satu kemuliaan yang Allah bagi. Ilmu teknologi memahat itu bukan senang. Fadhkuru alallah, hendaklah kamu ingat akan anugerah Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu jadi orang yang melampau, membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Ini Masya Allah ingatan
yang sangat baik, dakwah yang sangat bijaksana. Bukan hanya menyeru tetapi flashback balik. Ini satu cara dakwah yang boleh kita pakai sekarang dan bila-bila pun Ustaz Luqman. Bukan setakat menyeru tetapi kita imbaukan kembali nikmat-nikmat yang sangat banyak supaya mereka bersyukur daripada tidak ada, diadakan oleh Allah, diberikan pemberian yang sangat besar supaya mereka kembali kepada Allah. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, satu perkara yang cukup penting sebenarnya, apa yang diajarkan yang juga dikatakan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah cara untuk kita berdakwah sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita berdepan dengan orang ramai dan kadang-kadang mereka mungkin terlupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi insya-Allah terima kasih kepada Ustaz. Jadi yang bagi Ustaz, sidang betul sekalian, kita nak ajukan soalan pada yang berada doktor, tapi sebelum tu kita pergi berehat sebentar. Jangan mana teruskan kekal bersama kami dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bersama rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa dan juga mengundang 1001 rahmat dan juga berkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah masih lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan sirah Nabi Saleh alaihi salam. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini menjadi satu iktibar dan juga pengajaran di dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi Ustaz dengan meraihkan persoalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita, Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya, adakah kaum Thamud mengakui bahawa Nabi Saleh alaihi salam mempunyai sifat-sifat yang terpuji seperti pandai, tangkas dan cerdas, serta ada tanda-tanda kebaikan pada diri beliau? Apakah yang mereka harapkan sebenarnya pada Nabi Saleh alaihi salam untuk kaum Thamud? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Nah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan yang sangat baik Ustaz Luqman. Puan Masrifah bertanya apakah kaum Thamud mengakui perkara-perkara sifat-sifat baik yang ada pada Nabi Saleh alaihi salam. Naam. Begitulah setiap nabi dan rasul. Sebab 4 sifat asas yang ada pada nabi dan rasul, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah, itu ada pada setiap nabi dan rasul. Dan banyak lagi sebenarnya, sebab ini 4 ni dipanggil ummahatus sifat. 4 ini 4 sifat yang induk sahaja. Adapun yang lebih daripada itu banyak lagi. Kerana para nabi dipilih daripada kalangan anak Adam yang lelaki yang terbaik. Para rasul lebih lagi dipilih daripada kalangan para rasul, para nabi. Jadi yang terbaik. Jadi setiap nabi itu tidak semestinya rasul, dan setiap rasul itu adalah para nabi. Punyai sifat-sifat yang terpuji, sebut apa sahaja, sebab itu kan pilihan Allah Azza wa Jalla. Diakui naam, tetapi oleh kerana sifat kesombongan, sifat tidak mahu menyembah Allah Azza wa Jalla kerana agama apapun, walaupun tidak atas nama Islam, mungkin atas nama Hanif, tapi ajarannya sama, iaitu menyembah Allah Azza wa Jalla, tidak boleh zalim, tidak boleh menganiayai orang lain, tidak boleh menindas orang lain. Ini kan nanti kalau pengikut ataupun kaum mengikut agama ini yang namanya Islam itu, maka sudah pasti tidak ada beza di kalangan orang-orang yang kaya dengan orang yang miskin. Raja ataupun penguasa dengan rakyat jelata. Maksudnya mereka tidak mahu itu. Kekayaan harus dimiliki, kekuasaan itu harus dipunyai, begitu. Adapun mereka mengakui, naam mereka tetap mengakui, tetapi tetap ada cabaran kepada para nabi dan rasul. Begitulah sunnatullah. Ada orang yang suka, ada juga orang yang tidak suka. Apa yang mereka harapkan? Mereka harapkan Nabi Saleh untuk menjadi ketua mereka begitu sahaja. Tetapi satu je, jangan bawa menyembah Allah Azza wa Jalla. Kerana kalau bawa pada agama ini, sudah kita sebutkan tadi, sudah pasti status mereka yang menguasai kekuasaan, yang memiliki
pengikut-pengikut, demikian pemilikan tanah yang besar, kekuasaan kepada rakyat jelata yang lemah, itu akan hilang. Sebab Islam bawa kita kepada satu cara kebersamaan, walaupun harus kita hormat kepada orang yang punyai kedudukan di dalam masyarakat. Idza ja'akum rajulu qaumin fa akrimu. Apabila datang pada kamu orang yang punyai martabat, kedudukan dalam masyarakat, hendaklah kamu ikramkan, muliakan. Naam. Tetapi dalam perkara-perkara pemilikan harta dan sebagainya, diakui ada pemilikan individu, tetapi ada juga yang harus kita infakkan dan kebersamaan itu tetap wujud. Jadi mereka inginkan apa? Mereka harapkan Nabi Salih alaihi salam menjadi sebahagian daripada mereka, tetap menjadi ketua tidak mengapa, tetapi jangan bawa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang mereka inginkan, marju yang mereka inginkan, supaya perkara itu tidak diubah oleh Nabi Allah Salih alaihi salam. Tetapi demikian qadar Allah. Tidak Allah utuskan Nabi dan Rasul melainkan untuk islah kepada masyarakat. Bila disebut islah, mesti sudah ada satu fasad, kefasadan, kemungkaran ataupun kesyirikan di situ. Dalam konteks Nabi Salih alaihi salam, mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, bila mana kita mendengar jawapan pada yang Ustaz tu, rupa-rupanya boleh dikatakan kebanyakan rasul dia punya dugaan dan juga cabarannya kepada kaum lebih kurang sama saja. Mereka boleh terima Nabi, tapi namun dalam masa yang sama mereka nak Nabi ikut cara mereka, bukan mereka ikut cara Nabi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan memberikan penjelasan buat kita bersama. Jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada saudara Hafizi Saharum. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa lama Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Thamud? Terima kasih. Silakan. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Soalan sangat direct sekali. Berapa lama? Kita sebutkan tadi bahawa umur Nabi Salih alaihi salam adalah sekitar 70 tahun sahaja. Bermakna beliau berdakwah kurang daripada itu. Pun begitu, apakah panjang dakwahnya ataupun pendek, itu tidak dilihat di dalam Islam. Cuma dari segi cabarannya itu, semakin lama itu sudah pasti semakin besar pahalanya. Tetapi kalau kebaikan itu mengatasi keburukan dan lebih banyak kebaikan dilakukan walaupun dengan umur yang singkat, itu adalah menjadikan umur yang sangat berharga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 63 tahun sahaja. Dalam masa 23 tahun dapat mengislahkan masyarakat, menanam benih-benih akidah di Al-Madinah dan menyiraminya di Makkah 13 tahun sehingga subur di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah sehingga sekarang ini. Demikian juga umur yang pendek itu memberikan impak yang besar kalau digunakan dengan semaksimal yang mungkin dalam kebaikan. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau, Ustaz Luqman dan hadirin, masuk Islam agak lambat. Tetapi siapa yang tidak kenal kalau membaca hadis sudah pasti dapat dengar kisah dan nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setiap orang akan dihimpit oleh kubur. Dalam hadis menyebut kalaulah ada orang yang terlepas, maka orang itu siapa? Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Sudah kita bicarakan dalam siaran yang sebelum ini. Beliau cuma beberapa tahun sahaja menjadi Islam. Seorang ketua Ansar, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Kalaulah ada orang, kata Nabi, yang terlepas daripada himpitan kubur, orang itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Apabila meninggal, bergegar arash. Beliau pun kena himpitan kubur, tapi himpitan kubur itu untuk orang yang mukmin seperti tilam sahaja. Kemudian dilepaskan. Orang yang maksiat, munafik dan selainnya itu seperti begini. Nah, Ustaz Luqman rapat sekali. Beliau hanya 4-5 tahun sahaja menjadi orang Islam, tapi Islam yang baik. Masya-Allah. Demikian Sayyidina Unais juga begitu. Menunjukkan bahawa walaupun umur tu pendek tetapi kebaikannya sangat banyak, itu sangat
luar biasa sekali. InsyaAllah. Jadi kualiti mengatasi kuantiti. InsyaAllah. Islam mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudara Hafizi kita sebentar tadi. Jadi untuk persoalan berikutnya Ustaz, kita nak raikan pemanggil setia kita, tak lain tak bukan, Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman atau nama glamournya Da'i Syak, dan juga Ustaz Muhadir Jul. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji Omar? Ya, saya alhamdulillah sihat. Macam mana keadaan dekat Pahang sekarang ni? Okey? Sekarang ni dia hujan lah hari-hari. Hujan lah. Musim dia tu, musim. InsyaAllah soalan pagi ni insyaAllah Tuan Haji Omar. Jadi soalan saya begini, Al-Fadil Ustaz Muhadir ya. Ustaz dah menyebut tadi mengenai Nabi Saleh alaihi salam ya. Seorang Nabi di kalangan umatnya adalah umat kaum Samud ini, rentetan daripada kaum Ad dulu, mempunyai kemahiran di bidang kejuruteraan ataupun engineering ini untuk memahat batu-batu boleh jadi tempat kediaman rumah yang cantik, kata Ustaz tadi. Jadi soalan saya begini Ustaz, siapakah orang daripada golongan Samud ini yang paling kuat menentang Nabi Saleh alaihi salam? Kalau kita Nabi Muhammad, kita tahu bapa saudara dia sendiri pun menentang dia, kawan dia saudara mara dia pun ramai yang menentang dia. Tapi kita tak tahu siapakah orang yang paling kuat menentang Nabi Saleh alaihi salam. Macam Nabi Nuh tu, anak isteri dia pun melawan dia, menentang dia. Jadi kita nak tahu siapakah sebenar orang yang menentang daripada golongan Samud ini, golongan yang intelektual ini, yang punya kehebatan di segi rekaan ini, kebinaan dan juga sebagainya ini, yang menentang Nabi Saleh alaihi salam. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soalan yang cukup menarik berkaitan dengan, yalah, kadang-kadang kita ni bila mana dah ada kuasa, dah ada satu kelebihan yang Allah berikan, kadang-kadang kita sedar kita menentang kepada benda yang lebih penting. Jadi Ustaz, siapakah sebenarnya yang menentang Nabi Saleh sekuat-kuatnya ni? Silakan Ustaz. Masya-Allah, syukran jazilan Tuan Haji Omar Abdul Majid, pemanggil setia kita, dan soalan beliau bagus-bagus, alhamdulillah. Saya difahamkan beliau dalam episod-episod yang dulu pernah sebut beliau berkumpul dulu dengan AJK Masjid untuk apa soalannya yang dibagi. Masya Allah, itu hikmah musyawarah dan satu kebaikannya. Wasyawirhum fil amri, wahai Nabi, naklah kamu ajak mereka dalam mesyuarat pada sesuatu perkara, sebab tidak rugi orang yang bermesyuarat. Naam. Kalau Nabi Nuh, Masya Allah, Tuan Haji Omar pun pernah ikut sekali hari itu, dan orang yang paling kuat dalam keluarga sendiri, iaitu anak dan isteri sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaranya adalah Abu Jahal dan juga Abu Lahab, dan yang lain-lain juga di kalangan keluarga sendiri. Kalau Nabi Salih alaihi salam adalah kaum baginda sendiri, dan disebutkan ada 9 orang yang kuat menentang. Dalam Al-Quran menyebutkan wa kana fil madinati 9 rahtin. Di Madinah, iaitu di kawasan Thamud tadi itu, ada 9 orang yang sangat kuat. Apa yang mereka lakukan? Yufsiduna fil ardi. Mereka itu membuat kebinasaan, kerosakan di atas bumi. Dalam konteks ini dalam kawasan Thamud itu sendiri. Wala yuslihun, dan mereka tidak mengislahkan pun, membaikkan pun. Apakah kefasadan yang mereka lakukan? Satu, mereka ini pembesar-pembesar. Kita akan sebut beberapa nama nanti. Satu, mereka menghalang dakwah Nabi Salih alaihi salam. Sudah kita sebutkan tadi, mereka sebagai pembesar, kalaulah menerima dakwah Nabi Salih alaihi salam, sudah pasti mereka akan berada di bawah Nabi Salih. Maka Nabi Salih menjadi ketua, mereka akan jadi pengikut. Mereka tak mahu tu. Nabi Saleh jadi ketua, silakan, tapi ketua peringkat kampung ataupun masyarakat gitu. Tapi kami yang di atas sekali. Satu, mereka menghalang dakwah itu. Kenapa? Mereka tidak mahu kekuasaan itu diambil. Itu satu. Yang kedua, ini paling besar, kerana mereka memang sudah sebati menyembah berhala. Lalu Nabi Saleh datang untuk bawa menyembah Allah, bermakna akan meninggalkan sembahan berhala. Itu sangat mereka tidak mahu sekali. Sebab itu mereka tidak mahu Nabi Saleh berbuat sedemikian. Dan mereka ini antara yang menghasut orang-orang Thamud ketika itu. Kenapa?
ketika mereka berhujah dengan Nabi Saleh alaihi salam dan mereka mencabar Nabi Saleh alaihi salam untuk bawa sesuatu bukti kenabian itu. Dengan cara macam mana? Permintaan mereka itu sangat pelik sekali. Lampau. Mereka mencabar tu Ustaz Luqman, Masya Allah, dengan cabar yang tak masuk akal. Mereka katakan sebegini, kalau kamu, wahai Saleh, ya Saleh, hal akhrajta lana min hadhihi as-sakhrah naqatan. Wahai Saleh, ini satu batu. Kalau kamu, satu yang besar, batu yang besar, sakhrah. Nah, kalau hajar itu yang kecil, kalau sakhrah itu yang besar. Keluarkan unta daripada batu ini. Sebahagian riwayat menyebutkan begini, mereka bukan syaratkan keluar unta sahaja, tetapi syaratnya satu, unta betina. Naqah. Syarat. Kalau jamal itu unta jantan, ini naqah, betina satu. Yang kedua, unta itu pula besar. Yang ketiga, Ustaz Luqman, dia masih buntin 10 bulan. Masya Allah. Macam-macam minta. Dan sebahagian tafsir yang lain, ada lagi beberapa yang lain. Mereka minta ni saja-saja sebenarnya, bukan kata nak minta sangat. Pasal mereka tahu bahawa Nabi Saleh pasti tak akan dapat bawa semua ni. Pasti. Pasal dia punya karakteristik tadi itu bukannya senang. Nah, tapi Nabi Saleh, Masya Allah, tabarakallah, orang yang sangat tenang. Dan begitulah sifat para Nabi dan Rasul. Apa kata Nabi Saleh alaihi salam? Ara'aitum in ajabtukum ma sa'altum 'ala al-wajhi alladhi talabtum atu'minuna bima ji'tukum bih wa tusaddiquni fima arsaltu bih. Kamu rasa kalau saya boleh datangkan dan boleh jawab permintaan seperti apa yang kamu minta tadi, unta dengan ciri-cirinya, lalu saya datangkan, apakah kamu boleh pastikan untuk kamu beriman denganku dan kamu membenarkan apa yang saya bawa dalam risalah ini? Mereka mengatakan na'am, ya. Itu sekadar begitu sahaja. Nah, sebenarnya ketika Allah Azza wa Jalla ilhamkan kepada Nabi Saleh alaihi salam solat dan mohon kepada Allah. Sebab itu ini salat ini sebagai satu wasilah. Nah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu minta pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan kesabaran, was-salah dengan solat. Ini juga untuk kita juga hadirin, apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa kita solat. Kalau sudah solat sunat nawafil sudah cukup kita lakukan, tambah lagi dengan solat sunat mutlak sebegitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu, apa yang berlaku kita sudah tahu. Nah, sebenarnya itu sebagai satu begitu sahaja. Akhirnya betul-betul terjadi, Ustaz Luqman, susah hati depa. Susah hati pasal apa yang depa minta itu sebenarnya sudah ada. Kerana itu nanti kita lihat berlaku masa yang agak panjang ketika Nabi Saleh mengatakan sudah saya datangkan ini dengan izin Allah, lalu hendaklah kamu jaga unta ini, jangan sampai kamu untuk menganiayanya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah sampai dan datang pada kamu keterangan, bukti, mukjizat ini datang daripada Tuhan kamu. Cuma kata Nabi Saleh bagi peringatan, hadhihi naqatullahi lakum ayah, unta yang Allah datangkan pada kamu ini sebagai satu tanda yang besar daripada Allah. Allah berkuasa. Lebih daripada itu lagi Allah boleh keluarkan. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Jadi jangan apa-apakan dia. Biar dia makan di tempat kawasan Samud kita ini. Wala tamassuha bisu'in, jangan kamu buat apa-apa hak tak elok pada dia. Kalau kamu buat, faya'khudhukum 'adzabun alim, kamu nanti kena azab daripada Allah Azza wa Jalla. Begitulah sifat-sifat orang yang ingkar sebegini, Ustaz Luqman. Walaupun dibawa sebegini perkara yang ajaib, tetap juga mereka tidak beriman, malah ingkar, malah makin ingkar. Nanti kita akan lihat sampai kepada bawa untuk membunuh unta dan Nabi Saleh alaihissalam. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, satu perkara kita boleh dapat dengan jawapan Ustaz tadi adalah solat sebagai wasilah untuk kita dapat kebantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah banyak lagi yang kita akan tahu berkaitan dengan apakah yang berlaku pada unta tersebut dan juga kepada Nabi Saleh. Namun kita berhenti berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kekal bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bersama-sama pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan kira, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menjadi perintis pemula awal untuk kita bersama-sama berada dalam syurga yang hakiki, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Masih lagi dalam perbincangan kita menerusi silibus sirah kita pada pagi ini, mempelajari berkaitan dengan kisah para rasul, kisah 25 rasul, dan pada pagi ini kita bawa khas tajuk berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah dalam tempoh sepanjang kita bersiaran pada pagi ini sudah beberapa pengetahuan baru yang kita dapat berkaitan dengan Nabi Saleh dan juga kaumnya, iaitu kaum Thamud. Jadi saudara sekalian, ada 9 persoalan yang ingin diajukan kepada kami. Boleh untuk terus berhubung dengan kami dengan di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan persoalan berikutnya daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa unta Nabi Saleh alaihi salam dibunuh? Siapakah wanita di sebalik perancangan sulit pembunuhan unta Nabi Saleh di antara orang-orang dari kaum Thamud dengan wanita bangsawan tersebut? Musyadda' bin Muharrij dan Ghudar bin Salif, adakah pemuka kaum Thamud yang merancang pembunuhan kerana inginkan hadiah yang telah dijanjikan oleh wanita tersebut kepada mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #Biar Tahu. Jangan kira. Satu soalan yang menunjukkan sudah pun mempelajari sedikit berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Tahniah pada Puan Nur Dahlia Biru. Itu menunjukkan ada buat research sedikit ataupun paling kurang pembacaan sedikit sebelum bertanya. Itulah yang terbaik. Dan pertanyaan itu sebahagiannya itulah jawapannya. Jadi hadirin, ketika telah zahir unta tadi itu, mereka tak boleh buat apa-apa dah. Biasanya mereka cabak dan keluar unta tu nak buat kata tak boleh apa dah. Lalu kata Nabi Salih alaihi salam, wahai kaumku, menjawab soalan tadi, kita akan tengok siapa yang di belakangnya itu. Jangan apa-apakan dia, dan unta ini kerana dia besar, dia perlu minum air banyak. Jadi dia kalau minum air, dia seorang saja. Oh, dia seorang, tak boleh kacau. Tak boleh kacau. Jadi kena bagi hari. Dia kena selang hari. Kalau hari ini unta tu minum, kamu boleh ambil minuman daripada susu unta ini. Sebab unta ini punya susu yang insya-Allah ramai orang boleh mendapat manfaat dan dapat susu itu. Bukan unta kurus tak, bukan unta kurus tak, tapi unta yang gemuk dan unta yang berisi. Dan di ketika kamu pula, hari kamu tak apalah, jadi unta tu boleh berkeliaran. Dia lagu tu, dia selang hari begitu, dia rotation. Depa jadi hairan jugalah dan jadi susah hati juga. Kalau unta tu minum, bila macam mana kami nak dapat air? Jadi Nabi Saleh mengatakan, kamu dapatkan minuman daripada susunya, dan kamu ambil air banyak sedikit untuk hari ini, kerana esok kan untuk hari unta. Maka air tu nanti boleh kamu gunakan. Khair, mereka pun setuju. Tapi kalau hari-hari lagu ni Ustaz Luqman, dan banyak penat, dan sehingga dikatakan unta tu punya anak. Maksud kata dia banyak tahun. Perkara ni berlalu bukan sehari dua yang kita cerita ni, dia bukan seminggu dua, dia bukan sebulan dua, dia banyak tahun juga. Sehingga dikatakan unta itu punya anak unta, bermakna dia ambil masa yang panjang. Lalu perkara sari unta pada mereka sangat menyusahkan. Yang kedua, unta ni dia pelik. Kerana dia macam ada satu tarikan. Kalau dia lalu, habis binatang lain habis bertempiaran lari. Takut segala kambing, segala unta lain lari Ustaz Luqman. Dia nak tunjuk macam orang wibawa lah. Kalau dia mai datang tu, dia hari bertempiaran, orang lari lagu tu. Jadi mereka jadi susah hati. Mai je unta ni habis berselerak habis. Binatang-binatang nak pergi cari pula dah satu hal. Sebenarnya ini sebagai satu alasan saja. Alasan yang sebenar ialah mereka tak mau sebenarnya pada asal yang mereka harapkan Nabi Saleh jadi ketua lagu tu saja, apa yang patut diuruskan dalam masyarakat. Tapi satu je, jangan bawa kepada menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan ini. Qalu ya Salih, mereka mengatakan, wahai Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Sebelum ni kamu menjadi orang harapan kami. Apa dia? Orang harapan jadi ketua, kami ikut, dan
uruskan masyarakat begitu saja. Tapi yang mereka tolak ini adalah atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah kamu nak menghalang kami daripada terus menyembah apa yang disembahkan oleh tok-tok nenek kami dulu? Menyembah berhala maksud dia. Naam. Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Kami rasa sangsilah apa yang kamu bawa tu, rasa macam tak apa nak betul lagu tu nah. Mereka sangsi kepada Rasul, itu sudah satu maksiat yang sangat besar sekali. Baik. Yang dikatakan perempuan tadi siapa? Ustaz, sebelum kita nak menjawab siapakah wanita tersebut, kita nak raikan pemanggil kita terlebih dahulu, iaitu daripada Haji Ismail kita. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum Haji Ismail kita pagi ni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya Haji Ismail, apa khabar? Ya, saya alhamdulillah sihat. InsyaAllah silakan soalan pagi ni insyaAllah. Soalan pada pagi ni tanya Ustaz. Ya. Bagaimanakah cara Allah SWT membinasakan kaum-kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kekufuran mereka? Itu je soalan saya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah Ustaz, tapi kisah ini rasanya apa pertanyaan pada Haji Ismail kita ni ada berkaitan dengan apa yang berlaku selepas ni. Jadi kita nak tahulah, bolehlah Ustaz sambungkan pula berkaitan dengan wanita tersebut insyaAllah. Masya-Allah. Wanita yang kita nak bicarakan ini, insya-Allah, terima kasih Tuan Haji Ismail, dan kita akan jawab selepas ini seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman tadi. Sudah kita sebutkan ada 9 tokoh pembesar mereka yang memang menghalang dakwah Nabi Salih alaihi salam. Dan sebenarnya 9 ini, orang ini jugalah yang berpakat untuk apa? Untuk membunuh unta tadi tu. Kenapa? Sebab unta ni sebagai satu mukjizat, kita hilangkan kemukjizatan itu. Dengan kita hilangkan, bermakna orang tak tertarik sangat pada unta ini, maka tidak tertumpu sangat pada Nabi Saleh dan ajarannya, dan akhirnya nanti kita akan bunuh Nabi Saleh alaihi salam. Itu perancangan yang sangat jahat sekali. Lalu 9 tokoh ini, kalau kita boleh sebut nama 1-2, saya tak ingat semuanya dan saya catat semuanya. Antaranya adalah Qudar ibn Salif. Qudar ibn Salif. Qudar ini adalah anak zina. Ceritanya panjang. Ibunya ada apa orang panggil, ada affair lah sebelum kahwin dulu tu, maka melahirkan Qudar. Jadi Salif ini sebenarnya bukan pok dia. Salif ni orang lelaki lain. Jadi dinasabkan terus kepada Salif. Qudar ini nanti kita akan lihat orang yang berperanan yang membunuhnya, di samping kawan-kawan yang lain. Ketika itu ada seorang perempuan namanya Unaizah. Nama perempuan tadi Unaizah. Dia tua dah perempuan ni. Dia dikatakan isteri kepada salah seorang 9 tadi tu. 9 tu saya tak ingat nak buah 9 nama tu, tapi salah seorang namanya Zu'ab. Namanya Zu'ab. Isteri Zu'ab inilah namanya Unaizah. Qil dikatakan begitu. Dan dia seorang perempuan tua, kafir, sudah pasti menentang dakwah Nabi Saleh. Sungguh-sungguh tentanglah Ustaz Luqman, bukan saja-saja. Isteri kepada pembesar pula. Tapi dia ni ramai anak perempuan. Dan anak perempuan pula cantik-cantik. Lawa-lawa. Jelita-jelita. Hak inilah nanti digunakan sebagai satu umpanan untuk siapa yang boleh bunuh unta ni, dia akan offer anak perempuan ni tadi. Ni masya-Allah ya, untuk kita belajar jugalah. Ini yang kadang-kadang menjadi penghambat dalam dakwah kita. Sebagian ulama dan asatidah mengatakan 3 ta. Satu, harta, duit sebagainya. Yang kedua, tahta, jawatan, position. Nombor 3, wanita. 3 ta. Kalau untuk wanita tu bolehlah boh lelaki ta. Yang bagi nak bagi ta juga tu. Lagu tu Jadi masya-Allah, apa yang berlaku, dia panggil seorang pembesar lain, Unaizah tadi tu. Dia sebenarnya 9 yang kita sebutkan tadi tu memang berperancangan untuk membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Disokong lagi oleh Unaizah tadi ni, isteri kepada salah seorang pembesar yang bernama Zu'aib tadi ni. Dipanggilnya siapa? Unaizah tadi panggil Qudar ibn Salif untuk bunuh unta ini dan cari 7 yang lain tu. Lagu tu. Di samping itu juga ada lagi seorang perempuan yang namanya Suduf. Tadi Unaizah, ini Suduf. Suduf ni pula dia bukan orang tua tapi dia janda.
tapi janda yang cantik orang kata. Dia janda tapi dia pandai apa orang panggil berhias lagu mana lebih kurang lagu tu nah. Suami dia mengikut dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Sebab Nabi Saleh alaihi salam salah seorang ketua Thamud ketika itu masuk Islam. Dan antara yang ikut adalah isteri suami kepada Suduf ini tadi. Jadi Suduf tak mau masuk Islam lah. Dia janda, cantik dan dia banyak harta. Dia kata siapa yang boleh bunuh unta maka dia jadi milik dia. Maksud kata Suduf jadi milik orang yang membunuh tadi itu. Lalu dia panggil seorang yang namanya Hubab. Tapi Hubab tak mau. Hubab takut kena timpa azab. Lalu dipanggilnya sepupunya yang bernama Misda'. Ada yang sebut sebagai Musadda'. Nah, ala kulli hal Misda' ataupun Musadda'. Akhirnya setuju Misda' ini tadi. Jadi ada dua lah perempuan yang berperanan, satu yang namanya tadi Unaizah, satu lagi Suduf. Dan 9 orang sebenarnya lelaki yang bermesyuarat memang nak bunuh sama-sama unta ini. Sehingga dalam Al-Quran menyebut idzim ba'atha ashqaha, bangkitlah orang-orang yang paling celaka. Ini merujuk kepada siapa? 9 orang lelaki yang menjadi pemimpin dan mereka itu berusaha untuk membunuh unta-unta ini tadi. Baik, katanya kita berehat sebentar, kita akan sambung sekejap lagi insya-Allah. Saudara-saudara sekalian, dua wanita Unaizah dan juga Suduf, ini ada dua yang berpengaruh yang menyebabkan berlakunya peristiwa tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah kesinambungan ataupun sambungan kisah tersebut? Jangan ke mana-mana, kita berjeda sebentar, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bersama-sama dalam rancangan Tanya oleh Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Setelah selesai kita berjeda sebentar tadi. Jadi insya-Allah saudara sekalian masih lagi membincangkan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup menarik kisah Nabi Saleh ini kerana jarang-jarang dibawa untuk kita sama-sama ketahui. Dan insya-Allah kepada sidang penonton, sahabat-sahabat serumpun yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita dari Indonesia dan sebagainya, ayuh sama-sama kita sebarluaskan ilmu sirah yang kita dapat pada pagi ini ke seberapa ramai yang boleh dengan melaksanakan satu tugasan cukup mudah dengan menekan butang kongsi. Ayuh kita kongsi banyak-banyak video yang kita lihat pada pagi ini agar memberi manfaat buat kita semua insya-Allah. Jadi kita tadi sudah pun mendengar berkaitan dengan Unaizah dan juga Suduf, iaitu dua wanita yang dikatakan sebagai watak belakang. Bagaimana berlakunya peristiwa pembunuhan unta Nabi Saleh ini. Ustaz, apakah seterusnya kisah yang tersebut Ustaz? Syukran jazilan Al-Fadil Ustaz Luqman. Tadi sudah kita sebutkan apabila unta itu zahir, maka sebahagian pemimpin ikut untuk beriman. Antaranya adalah Jundab bin Amir. Daripada Jundab bin Amir inilah sebahagian kecil beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Yang besar tetap tidak beriman. Dan sampai kepada satu keadaan sudah berlalu beberapa tahun juga, mereka tak tahan dah dan mereka buat satu konspirasi untuk membunuh unta tadi itu. Yang berada di belakang konspirasi ini adalah 9 lelaki yang kita sebutkan tadi, tambah dengan Unaizah dan tambah juga dengan Suduf. Kita sudah sebut tadi Unaizah tawarkan anaknya yang jelita kepada siapa yang boleh membunuhnya. Lalu tampillah yang namanya Qudar. Ada yang sebut Qadar. Qudar ibn Salif tadi tu. Ya, saya sanggup. Dah dengan tawaran perempuan tadi begitu, na'udzubillah min dzalik. Demikian Suduf pula bukan menawarkan orang lain, dia sendiri. Sila siapa yang boleh membunuhnya, tapi syarat bunuh lagu tu. Akhirnya yang tampil adalah walaupun pada asalnya Hubab, tetapi akhirnya sepupunya iaitu yang namanya Misda' ataupun Musadda'. Misda' dengan Qudar inilah yang mainkan peranan lebih daripada yang lain. Mereka sudah bersetuju untuk membunuh unta ini. Lalu mereka study dahulu. Unta ni kalau waktu pagi ni berada di mana? Petang berada di mana? Nah, akhirnya mereka jumpa dua jalan. Di sini lebih kurang di satu kawasan dengan satu kawasan masuk dan keluar unta itu. Maka yang namanya Misda' tadi sembunyi di belakang bukit satu tempat, dan satu lagi yang namanya Qudar tunggu di jalan yang lain.
Maksudnya jalan masuk unta tu tadi tu. Akhirnya apa berlaku? Misda' yang berperanan memanah. Dia yang memanah dan dia panah kena kepada betis unta tadi tu. Maka unta tadi tu ni panah yang tajam, bukan sebarang panah sebab unta ni besar. Lalu kena betis, dia pun terhoyong halang. Ketika itulah Qudar datang dan menetap di belakang unta tadi tu. Cuba bayangkan, bukan di depan tapi di belakang. Dah kena anak panah terhoyong hayang, ditetak lagi dekat belakang itu. Lagilah unta tu jadi tak bermaya dah Ustaz Luqman. Akhirnya rebah. Bila rebahlah ketika itu Qudar, dia yang berperanan untuk membunuh dan menyembelih unta tadi itu. Al-Quran menggunakan perkataan fa'aqarun naqata. Fa'aqaru an-naqata. Lalu Qudarlah dan mereka lah yang membunuhnya. Tapi yang membunuh lebih jelas adalah Qudar. Al-Quran menggunakan aqar. Dalam orang Arab, kalau nak bunuh ataupun nak sembelih binatang ada 3 cara. Satu namanya aqar, dalam Al-Quran ini menyebut aqar. Yang kedua adalah inhar. Inhar juga. Fasalli li rabbika wanhar. Itu nah. Dan satu lagi namanya zabih. Dia bezanya lagu mana? Kalau aqar, dia sembelih daripada tepi. Tepi ni dia sembelih, itu namanya aqar. Kalau inhar, apa nama tadi, kalau aqar dia sembelih daripada tepi dan dia tebas. Dia tebas macam itulah, dia potong macam tu. Kalau inhar dia biasanya dengan unta di tepi tapi tusuk. Tusuk. Dia tidak sembelih berdepan. Kalau zabih ataupun zabah, itu direbahkan dahulu baru sembelih. Itu bezanya. Dalam Al-Quran tadi disebut fa'aqarun naqata, lalu mereka pun menyembelih unta perempuan, unta betina tadi itu. Dengan jalan macam mana? Dia bukan di depan tetapi di tepi dan ditebas kepala unta tadi itu. Agak tragis jugalah. Kalau sembelih itu, zabih itu kan lebih beradab, kerana direbahkan dulu kan Ustaz Luqman dengan yang tajam. Itulah Al-Quran ungkapkan fa'aqarun naqata, lalu mereka menyembelih ataupun membunuh unta tadi daripada tepi dan libas ataupun tebas. Wa atau an amri rabbihim, lalu mereka itu angkuh dengan arahan Tuhan mereka. Wa qalu ya Salih, bertambah lagi mereka ini bongkak dan sombong. Ustaz Luqman cabar lagi. Hari itu cabar juga, ini cabar lagi. Wa qalu ya Salih, wa Salih, ya Salih u'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan daripada azab itu, kalau kamu benar-benar orang yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Salih rasa sedih sebenarnya. Ala kulli hal, Nabi Salih mengatakan tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Kamu bersenanglah kamu di rumah kamu 3 hari dan saya minta bertaubat dalam masa 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itulah dia suatu janji yang tidak akan Allah dustakan, iaitu azab akan datang menimpa kamu. Kita akan bicarakan nanti apakah azab itu, insya-Allah. Insya-Allah. Islam sekalian, satu benda yang cukup menyedihkan sebenarnya bila mana berlaku perkara tersebut, walaupun telah diberikan orang kata apa amaran daripada Nabi Saleh. Namun Ustaz, kita nak masih lagi ada baki sedikit masa. Jadi Ustaz, kita nak menjawablah persoalan pada Haji Ismail kita. Jadi apakah bentuk sebagai ringkasan sedikit dulu, apakah azab yang menimpa kaum Samud tersebut? Silakan Ustaz. Baik. Azab ini agak panjang sedikit. Apapun soalan yang sangat baik daripada Tuan Haji Ismail, mungkin yang lain akan bertanya juga lebih kurang sama saja ya. Azab itu adalah dalam masa 3 hari itu mereka diberikan peluang oleh Nabi Saleh untuk bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Tapi tak juga bertaubat, Ustaz Luqman, malah mencabar yang kita sebutkan tadi itu. Malah dalam masa 3 hari itu mereka buat rancangan lebih teruk lagi. Apa dia? Membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Lalu mereka buat satu konspirasi untuk bunuh. La nubayyitannahu wa ahlahu. Pada waktu malam kita akan bunuh dia dan keluarganya. Sampai begitu. Dan mereka pakat. Kalau dituduh bunuh, mereka akan sumpah, ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Tak adalah kami melihat ataupun membunuh keluarganya,
dan kami orang yang benar, sampai begitu sekali itu. Nah, walaupun dijanjikan oleh Allah dalam ayat tadi 3 hari, hari pertama dah Allah azabkan. Tapi azab ni untuk pemimpin-pemimpin dahulu, bukan untuk rakyat. Lagu mana? Mereka kerana nak membunuh Nabi Saleh tadi, berada di tepi bukit, sembunyi, cari kesempatan, bunuh Nabi Saleh kalau boleh. Akhirnya Allah datangkan satu sakhrah, iaitu batu besar menimpa mereka, habis mereka yang ketua-ketua tadi. Dan untuk kaumnya kita akan sambung sekejap lagi, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada 3 hari. Apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku di sebalik 3 hari tersebut? Kita akan bincang dengan lebih mendalam sebentar lagi. Namun sebelum itu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan ekstra eksklusif 30 minit di TV9 membicarakan topik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menautkan hati-hati kita bersama agar kita semua berdiri di atas satu paksi yang sama, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, masih lagi kita bincangkan topik berkaitan dengan kisah 25 Rasul. Fokus kita pada pagi ini iaitu tentang Nabi Saleh alaihi salam. Apa lagi? Jom sama-sama kita sebar luaskan ilmu kita dapat pada pagi ini. Siapa yang menonton menerusi live Facebook kita, kalau tak menonton pun buka sekejap live Facebook tu, kongsikan video ataupun live kita pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayuh kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi seperti biasa, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. InsyaAllah kita teruskan lagi. Jadi Ustaz, kita nak menjawabkan lagi, nak menjawab lagi persoalan pada Haji Ismail kita sebentar tadi, berkaitan dengan apakah di antara azab yang telah dijatuhkan yang menimpa kepada kaum Samud di atas keingkaran mereka ni. Jadi Ustaz dah ceritakan tentang hari pertama, tapi macam tak seronok lah tadi Ustaz. Nak dengar lagi Ustaz tentang hari pertama tu Ustaz, silakan. Alhamdulillah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Terima kasih Tuan Haji Ismail, Fadil Ustaz Luqman. Ketika Nabi Saleh bagi tahu tentang firmanullah Ta'ala, mereka akan diazab dalam masa 3 hari. Bukan begitu sahaja pemberitahuan Nabi Saleh ini untuk mereka sebenarnya bertaubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tapi keingkaran itu, keegoan itu menyebabkan mereka terus menanti mana setiap hari lagu tu Luqman, sehingga kan perancangan yang lebih jahat, mereka nak membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Apa yang mereka buat, pembesar-pembesar tadi itu berada di lereng-lereng bukit, tempat-tempat yang tersembunyi, tang mana ada peluang untuk membunuh Nabi Saleh, mereka akan bunuh. Allah Azza wa Jalla, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah timpakan depa ini dengan batu besar. Batu besar kena kat depa, habis meninggal berapa orang kat situ. Jadi pemimpin-pemimpin Thamud meninggal awal lagi, iaitu pada hari yang pertama. Adapun yang lain-lain itu, pada hari yang pertama mereka tahu Nabi Saleh orang yang saduq, orang yang benar. Kalau berbicara tak akan dusta. Pasal itu depa setiap hari tengok keluar apa yang berlaku. Sampai hari pertama muka mereka jadi kuning. Daripada biasa tu jadi kuning. Kenapa? Dia kecut, dia takut. Pucat. Pucat. Dia walaupun dia tetap percaya kata-kata Nabi Saleh alaihi salam. Hari yang kedua dia bertukar, iaitu hari pertama tadi hari Khamis. Hari kedua hari Jumaat. Muka berubah jadi warna merah. Dia ada kuning tadi dah kecut, dia jadi merah. Dia jadi macam makin nervous. Nah, hari yang ketiga bertukar jadi hitam. Allah. Hitam tu bukan mana gelap terus dah, dia jadi dah darah banyak sehingga dia jadi jadi tak ceria. Jadi hitam depa, muka depa. Hari yang keempat inilah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla setelah 3 hari tadi itu, hari Ahad. Nah, Allah Azza wa Jalla ketika terbit matahari, bermakna pada waktu pagi, azab itu datang dan dalam keadaan yang sangat
menakutkan dan sangat luar biasa. Kenapa? Ia melibatkan dua sisi. Satu, suara yang kuat daripada langit, itu satu sisi. Kita kalau dengar guruh pun kita takut, Ustaz Luqman. Ini seluruh langit itu bunyi suara pekikan yang kuat daripada atas, itu sangat menakutkan, menggerunkan, dan daripada bawah itu berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat. Dua terpadu itu. Allah Azza wa Jalla sebutkan, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu gempa bumi yang dahsyat menimpa kepada mereka, dan mereka pada pagi-pagi itu bergelimpangan menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka masing-masing, kerana mereka tak berani keluar. Itu satu. Ketika yang lain Allah menyebutkan, wa akhadhal ladzina zalamu sayhah, dan orang-orang yang zalim, itu orang-orang yang ingkar tadi itu, mencabar untuk didatangkan azab, itu datang sayhah, iaitu gempa, suara yang kuat. Tadi rajfah ni gempa bumi, ini sayhah daripada atas. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, dan sama juga mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di tempat rumah mereka masing-masing. Ayat yang lain Allah sebutkan 3 ayat ni nak tunjuk keras benda ni. Fa akhadhathumus sayhatu musbihin, dan sayhah, suara yang sangat kuat bertempikan di atas sana, datang pada mereka pada waktu pagi. Masya Allah, tabarakallah, habis semua, tak ada yang hidup, kecuali 2 orang saja. Sebahagian riwayat mengatakan 2 orang sahaja. 2 orang itu pun meninggal, selepas itu dia meninggal. Ada seorang tu lelaki, dia tak meninggal ketika itu kerana dia tak berada di dalam kawasan Thamud itu. Dia berada di Makkah, lebih kurang lagu tu lah. Makkah kan bawah sana. Yang kita cerita ni dekat Madinah atas tu. Makkah kan kat bawah sini. Dia selamat. Tapi lepas dia keluar daripada tu, dia meninggal juga. Yang seorang lagi saya tak ingat, perempuan. Dia agak selamat pada waktu awal. Yang dia ni orang kata cacat kaki. Bila cacat kaki tu, bila dengar bunyi teriakan tu, dia jadi terkejut, terkejut boleh berlari pula dah. Dia boleh cacat kaki. Dia diceritakan dalam kitab begitu. Dia kaki dia mungkin kita kata tempang kan, lebih kurang lagu tu tak sempurna. Bila dengar lari tu dia punya lagi. Masya Allah. Maka dia selamat, tapi lepas itu dia meninggal juga. Yang pasti selamat adalah Nabi Saleh alaihi salam dan pengikut-pengikut yang beriman. Sedih Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh tinggalkan negeri Thamud itu menuju ke Makkah, dan dikatakan beliau wafat di Makkah. Lalu Al-Quran menyebutkan Nabi Saleh rasa sedih sekali. Ya qaum, wahai qaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi, telah pun saya sampaikan risalah peringatan daripada Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku telah pun nasihat pada kamu banyak tahun. Walakin la tuhibbunan nasihin, tapi kamu tak suka orang-orang yang bagi nasihat, termasuk saya. Jadi walaupun kaum dibinasakan, begitulah hati seorang nabi. Ustaz Luqman tetap sayang juga pada kaum, tapi mereka sudah ditakdirkan Allah sebegitu. Begitulah disebutkan oleh Nabi Saleh sebagai peringatan juga sebenarnya untuk kita di kemudian hari. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sebenarnya dalam tempoh 3 hari itu memang tak ada langsung ke yang bertaubat? Dalam riwayat tidak ada yang bertaubat, kerana mereka memang ingkar betul-betul. Sebab itu yang ikut Nabi Saleh ni tak ramai mana. Tak ramai mana. Tapi kalau banding dengan Nabi Nuh, lagilah ketegak lagi engkar. Sebab Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tak ada lah yang beriman dengan Nabi Nuh melainkan sikit saja. Riwayat kata tak sampai 100 orang. Jadi 950 tahun berdakwah, lebih kuranglah 95 orang. 10 tahun seorang. Siapa yang sanggup 10 tahun seorang tu, Ustaz Luqman? Masya Allah. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan yang engkar-engkar tadilah tetap dengan keengkaran, tidak ada yang bertaubat. Cuma yang beriman dengan Nabi Nuh itu dipelihara iman mereka sehingga mereka selamat nanti, dan tetap menjaga keimanan
dan sampai ke Mekah nanti. Jadi saudara sekalian, kaum Nabi Samud diberikan tempoh 3 hari. Kita ni diberikan tempoh berhari-hari selagi mana bernafas untuk bertaubat. Ayuh, sama-sama kita rebut peluang untuk bertaubat ni, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan Nabi Saleh alaihissalam. Yang sebelum tu kita berhenti berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bersama pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, di dalam segmen yang terakhir untuk perbincangan kita pada pagi ini cukup seronok sebenarnya saudara sekalian bila membincangkan topik berkaitan dengan sirah, sebab ianya dekat dengan kita dan juga banyak kisah-kisah juga pengajaran itu mampu untuk kita ambil dan juga kita semaikan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah sekiranya ada sebarang persoalan, bolehlah untuk mengikuti terus di talian tertera di kaca televisyen anda, dan kita nak raikan Ustaz persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Saleh alaihissalam menyeru kaumnya menunaikan solat. Saya ingin tahu, adakah disebut solat daripada syariat siapakah yang diikuti? Soalan kedua, apabila ada kaumnya yang menerima seruan Nabi Saleh dan berkata, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikan, adakah sebarang tindakan keras dilakukan terhadap mereka oleh golongan yang tidak percaya? Apakah tindakan itu dan juga apakah reaksi balas orang-orang yang beriman? Terima kasih Ustaz Da'i, sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Masya Allah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan daripada Puan Rahimah tentang solat. Tentang solat, naam, ada solat, tapi solat cara mereka lah. Solat cara syariat Nabi Saleh alaihi salam tidak disebut dalam riwayat, kita pun wallahu alam bisawab, tetapi bila disebut solat itu dia lebih pada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun cara kita yang qiyam, rukuk, i'tidal, sujud itu kita dapati pada ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang lengkap sebegitu tu. Nah, sehingga sebahagian ulama mufassirin dan muhaddithin termasuk ahlu siyar mengatakan solat Nabi pada awalnya hanya 2 waktu sahaja, iaitu pada awal siang dengan pada awal petang. Begitu nah. Dan tidak ada rukuk sebegitu. Itu sebahagian riwayat mengatakan, sebab yang rukuk, i'tidal, duduk antara dua sujud itu didapati pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi nabi-nabi lain pun begitu juga. Bagaimana caranya wallahu alam, tetapi solat, naam solat, iaitu aqimis salata li dzikri. Dirilah solat untuk mengingatiku. Lagu mana syariatnya tu wallahu alam, tetapi poinnya untuk ingat Allah. Tindakan kepada orang-orang yang beriman ya sudah pasti ada. Kalau zaman Nabi sudah jelas untuk kita lihat orang tu di pulau, disiksa, malah dibunuh. Mereka pun sama juga. Tetapi dalam riwayat tidak jelas menyebut bagaimana bentuk siksaan itu. Jadi sudah pasti ada. Di pulau memang ada. Disakiti ya. Disakiti dari segi perasaan, dari segi badan pun ada juga. Cuma tidak jelas dalam riwayat menyebut bagaimana siksaan itu, tapi siksaannya sudah pasti ada. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, seperti biasalah sampai ke sekarang pun bila mana buat benda baik ni Ustaz, mesti ada tetangga-tetangga seperti itu dipulaukan, didera emosi dan juga fizikal, itu perkara biasa. Jadi mujahadah kita dalam perjuangan dalam menegakkan Islam itu adalah cukup-cukup dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita ke syurga. Amin. Rabbal alamin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan pada Puan Rahimah. Kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada Aisyah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah bentuk cabaran yang dilalui oleh Nabi Saleh alaihissalam ketika berdakwah dengan kaumnya? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Bentuk cabaran yang dihadapi oleh Nabi Saleh. Silakan Ustaz. Syukran jazilan Puan Sal. Cabaran itu berperingkat. Pertama sekali, daripada Nabi Saleh itu dihormati sebagai seorang ketua, sudah tidak dihormati lagi. Yang kedua, mereka ingkar kepada Nabi Saleh. Sebelum itu mereka cabar dulu, itu yang suruh keluarkan unta tadi itu. Kemudian Nabi Saleh suruh jaga, dia ingkar. Maksud tetap juga mereka nak buat sesuatu pada unta itu walaupun diminta jangan apa-apakan. Kita sudah lihat tadi bagaimana mereka merancang membunuh dan betul-betul membunuh. Dan katanya Ustaz Luqman, anak unta tadi itu sempat dipesan oleh ibunya ketika dia dibunuh tu. Ibu unta, lagu mana tak tahu lah saya. Tak tahu lah. Dipesan suruh lari. Lari juga anak unta tadi tu.
katanya lari di tempat yang batu, dalam tafsir Ibn Kathir katakan katabah, batu besar tadi tu yang tempat keluar, ada katakan bukit, tapi kebanyakan kitab mengatakan sakhra, batu. Anak unta tadi pi kat batu kat situ, rupanya dibunuh juga. Allah. Jadi mereka bukan bunuh saja mak unta tadi, dengan anak-anak sekali. Dan kemuncaknya adalah cabaran Nabi Saleh tadi. Kemuncaknya adalah Nabi Saleh sendiri nak dibunuh. Masya Allah. Ini perancangan kaum sendiri. Kalau yang lain tu kita banyak dengar daripada kaum lain, ini kaum sendiri. Jadi bermakna cabaran itu datang daripada luar dan datang daripada dalam. Jadi itulah dia cabaran dakwah. Allah Akbar. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Aisyah Al-Shal kita. Jadi Ustaz, satu persoalan Ustaz. Nabi, kalau kita lihat Nabi Nuh, dia mendapat tentangan daripada ahli keluarga sendiri, isteri juga anak-anak. Adakah Nabi Soleh ini juga ada keturunan dan juga isteri yang menentang ataupun taat kepada? Masya-Allah. Tidak jelas disebut dalam kitab sejarah ataupun hadis Rasul Luqman. Tidak disebut juga beliau tidak punya keluarga. Bermakna zahirnya beliau berkeluarga, zahirnya dan beriman. Zahirnya. Sebab biasanya kalau tidak beriman akan ada riwayat ataupun kisah yang mengatakan tidak beriman. Contohnya kita sebut tadi Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu alam itu saya pun tak jelas. Mudah-mudahan yang kita jawab tadi dekat pada kebenaran. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tidak mendapat satu benda yang jelas berkaitan dengan perkara tersebut, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan persoalan berikutnya Ustaz, daripada Facebook, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Nabi Saleh jarang kita dengar, akan tetapi kita akan dapati di dalam 3 surah, yakni An-Naml, Asy-Syu'ara dan juga Al-A'raf. Kisah Nabi Saleh diapit oleh 2 nama besar Rasul, iaitu Nabi Nuh dan juga Nabi Lut secara berturut-turut. Soalan saya, apakah yang Allah cuba sampaikan kepada kita semua melalui ketiga-tiga surah ini tentang kepentingan peranan dakwah Nabi Saleh dalam sejarah para Rasul? Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Sama-sama. Jadi Ustaz, berkaitan dengan, kita nak katakan ni perkaitan di antara kisah Nabi Saleh ni dengan kerja dakwah kita pada hari ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Masya-Allah. Soalannya sangat bagus daripada saudari Intan Zurina. Salah satunya adalah dakwah itu mesti diteruskan. Kenapa setiap para nabi dan rasul akan berdakwah? Kalau kita lihat tadi daripada Nabi Idris alaihi salam, kemudian disambung oleh Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Hud alaihi salam, kemudian Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh cabarannya satu, iaitu kaum menyembah berhala yang bermula daripada kaum Nabi Nuh yang sudah kita bicarakan dalam ruangan-ruangan yang dahulu. Jadi maksudnya apa? Dakwah itu akan terus berterusan. Satu. Yang kedua, setiap nabi dan rasul dakwahnya satu saja. Ani abudullah wajtanibut taghut. Iaitu menyembah Allah dan menghindari taghut. Taghut itu dalam bentuk manusia, dalam bentuk berhala, dalam bentuk syaitan, dalam bentuk mungkin harta benda, kekuasaan dan sebagainya. Jadi cabaran-cabaran sebegitu. Yang ketiga, yang kedua, kalau tadi dakwah mesti diteruskan. Yang kedua, dalam dakwah mesti ada cabaran. Cabaran itu mungkin yang kita bicarakan tadi, datang daripada kaum sendiri, keluarga sendiri, ataupun orang luar, sebegitu ya. Ini sunatullah, sebab pasti akan ada cabarannya, tetapi jangan lupa juga walaupun ada yang menolak, pasti akan yang menerima. Gitu. Ma min saqitin illa walahu laqitah. Ma min saqitin, tidak ada yang jatuh illa walaha laqitah, mesti nanti akan ada laqit. Laqit maksudnya orang yang ambil. Maksudnya kalaupun ada orang tolak, mesti ada orang yang terima dakwah itu, banyak ataupun sedikit. Yang penting dakwahnya tadi itu. Dan yang ketiga, yang kita bicarakan tentang Nabi dan Rasul sejak datang Nabi Adam alaihi salam, satu sahaja. Apa dia? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguh-sungguhnya pada kisah-kisah mereka, para Nabi dan Rasul, dan tahniah pada TV3, TV9, cerita 25 orang Rasul ini sangat penting Ustaz Luqman. Kenapa? Pengalaman adalah guru yang sangat bagus, sebab pengalaman tidak pernah berbohong. Sebab ia memang sudah berlaku, tidak pernah berbohong. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau orang yang dapat mengambil ibrah, maka itu orang yang terbaik. Aku takut, kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang tidak boleh belajar daripada pengalaman. Allah Azza wa Jalla sebutkan kisah-kisah yang kita sebutkan ini
daripada Nabi Adam sampai Khatamul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ibratul liulil albab, suatu pengajaran tapi bukan untuk semua orang, liulil albab, orang yang ada lub dalam hati kita ni kena belajar juga ilmu hati. Sebab ada yang namanya qalbun, hati, ada yang namanya lub, ada yang namanya sir, ada yang namanya fuad. Panjanglah cerita tu. Tapi lub itu adalah sesuatu yang ada di dalam qalbun, hati kita ini. Jadi orang yang mengambil iktibar, itulah orang yang akan dapat kebaikan yang besar. Allahu Akbar. Jadi sekalian, pengalaman itu merupakan guru yang terbaik. Jadi insya-Allah kita banyaklah, alhamdulillah pada pagi ini dapat banyak kisah tentang berkaitan dengan Nabi Soleh yang mudah-mudahan menjadi pengajaran buat kita insya-Allah. Jadi sidang betul sekali, kita nak beralih Ustaz dengan satu lagi persoalan daripada Tuan Hasnu'in Wahid kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, apakah pengajaran yang kita boleh tauladani dari kisah Nabi Saleh alaihissalam di mana kita di akhir zaman ini dengan bermacam-macam cabaran dan kemungkaran di sekeliling kita dengan membuat kezaliman kepada orang lain demi untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan diri dan kelompok tertentu. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu janggu. Jadi Ustaz, boleh juga dijadikan soalan ini sebagai mungkin kesimpulan kita. Iaitu berkaitan dengan apakah di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada sudut pelbagai jenis kelompok masyarakat, baik daripada golongan yang bangsawan ataupun golongan yang bawahan. Sangat bagus soalan daripada Tuan Haji Hasnu'in. Apabila kita tahu dalam masyarakat ini ada pelbagai cabaran, pelbagai rintangan, sudah pasti dakwah itu terus diteruskan tetapi dengan metodologi, dengan manhaj yang berbeza. Sebab itulah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwah itu bagus Ustaz Luqman, tetapi hendaklah berhikmah. Apa dia? Dengan sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik-baik. Cuma kalau perlu wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalah tu, berdebat itu peringkat yang ketiga tu Ustaz Luqman. Pertama sekali dengan hikmah dulu, barulah dengan nasihat, barulah dengan mujadalah. Jadi kerana itu Tuan Haji Hasnu'in sangat bagus sekali. Cabaran-cabaran ini, rintangan-rintangan ini mematangkan kita untuk berdakwah dan tahu cara dakwah yang pelbagai dengan orang yang pelbagai. Kallimun nas ala hasba uqulihim, berbicaralah dengan orang dengan perbezaan akal dan tahap pencapaian mereka supaya dakwah kita itu lebih berkesan. InsyaAllah. Jadi nak berdakwah ni perlu melihat kepada latar belakang dan sebagainya, insyaAllah, sebab masing-masing memiliki cara pendekatan yang berbeza, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan pada pagi ini. Sedikit kesimpulan pada yang bagus Ustaz, dan juga boleh Ustaz tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan sedikit baca doa, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada kita, insyaAllah. Silakan Ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi Salih alaihi salam, sesuai dengan namanya Salih, al-ismu yadullu alal musamma. Nama tu selalunya menunjukkan siapa orang itu, dan mudah-mudahan dengan nama Salih ini kita jadi salih dan kita boleh mengislahkan orang, membaikkan orang lain dengan jalan satu, kita membaca kisah Nabi Saleh untuk kita ambil iktibar padanya. Yang kedua, kita ikut semangat Nabi Saleh alaihi salam, walaupun kaum yang rapat tapi dakwah tetap diteruskan dengan bijaksananya. InsyaAllah, mudah-mudahan pertemuan kita dan juga kesimpulan itu memberikan satu impak kepada kita semua, insyaAllah. Ya Ustaz, boleh tutup dengan bacaan doa, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا كثيرا Ustaz di atas
limpahan ilmu kepada kami, mohon dihalalkan segala-galanya. Jadi sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan perkongsian kisah Nabi Soleh ini akan menjadikan kita seorang yang soleh dan seterusnya mengislahkan juga diri orang-orang lain di sekitar kita, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator handsome kita Dai Azrin dan juga yang beragam di panel kita Ustaz Muhammad Erfino Johari. Kita membincangkan topik berkaitan dengan generasi Al-Kahfi. Siapakah generasi tersebut? Itu semua akan bakal dijawab pada esok hari, insya-Allah. Jadi saya Dan Luqman di penghujung ini memohon maaf sekiranya ada terkurang ataupun terkasar bahasa di mana-mana. Insya-Allah bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.